Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab 10 iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Oke, hari ini kita akan cikgu akan menerangkan dengan kamu berkaitan dengan subtopik 10.1 iaitu perancangan dan pengurusan kewangan. Okey, yang untuk video ini cikgu akan bahagikan kepada 3 part. Okey, ini part yang pertama. Okey, kita akan belajar untuk part yang pertama ini dahulu. Okey. Proses pengurusan kewangan. Okey, apa yang kita faham? Apa yang kamu faham tentang proses pengurusan kewangan? Okey, pengurusan kewangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey. Proses pengurusan kewangan dia ada 5 langkah. Okey. Yang pertama ialah menetapkan matlamat kewangan. Okey, kita mesti ada matlamat dulu. Kalau kita tiada matlamat, macam mana kita mau menguruskan kewangan kita? Mesti ada matlamat. Contoh dia macam kita mau dalam 5 tahun akan datang kita mau beli rumah. Itu kita ada matlamat supaya macam sesuatu yang boleh memotivasikan kita lah. Okey. Yang kedua ialah menilai kedudukan kewangan kita, sama ada kita mampu ataupun tidak. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Okey. Melaksanakan pelan kewangan, dan terakhir sekali ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kenapa kita mau mengkaji? Kita mau tengok sama ada berjayakah atau tidak berjayakah kita punya pengurusan kewangan yang kita telah rancang. Berjaya atau tidak. Jadi kita mesti kaji semula, dan kita daripada pengkajian kita tu kita boleh tahu apa yang kita boleh tambah baik, apa kekurangan dan kebaikan dia. Okey. Okey, menetapkan matlamat kewangan. Okey, menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Okey, Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Mesti ikut keutamaan dan spesifik. Okay, contoh dia, seorang individu yang hendak menyimpan 15,000 dalam bank bagi tempoh 3 tahun sebelum berkahwin. Dia ada matlamat. Dia mau berkahwin. Jadi dia mesti simpan 15,000 dalam tempoh 3 tahun. Jadi dia ada matlamat. Dia ada sebab kenapa dia mesti menyimpan. Okey, matlamat kewangan dia boleh dibahagikan kepada 2, iaitu matlamat kewangan jangka pendek, cikgu tulis sebagai MK jangka pendek dan MK jangka panjang. Matlamat kewangan jangka panjang, bukan MK keklik. Ini MK matlamat kewangan jangka pendek dan matlamat kewangan jangka panjang. Okey, matlamat kewangan jangka pendek. Pertama sekali, matlamat yang hendak dicapai adalah kurang daripada 1 tahun. Maksudnya dalam tempoh yang singkat sajalah. Dan selalunya dia tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Okay. Maksudnya mungkin dalam nilai bawah 10,000 macam tu, kuranglah, dia tidak melibatkan amount yang besar. Okey, contoh dia macam pembelian komputer riba dan telefon bimbit. Itu adalah matlamat kewangan. Contoh kan, kamu mau beli iPhone. Kamu beli iPhone. Tidak juga memerlukan sampai bertahun-tahun yang sampailah dia 10 tahun untuk kamu mencapai itu. Kalau kamu buat simpanan, kamu mesti untuk tentukan kamu punya matlamat kewangan tu, lihat kepada apa yang kamu ingin, apa yang kamu mau, apa yang kamu mau dapatkan. Okey. Matlamat kewangan jangka panjang pula adalah matlamat yang hendak dicapai lebih daripada 5 tahun. Okey, contoh dia, dan dia melibatkan jumlah amount yang besar. Contoh dia macam simpanan untuk persaraan, untuk nanti tua-tua. Macam apa kita mau perlu nanti, keperluan kita dan pendidikan anak-anak. Okey, anak-anak kita punya pendidikan. Okey,
Tempoh masa untuk mencapai satu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini bergantung pada seseorang itu merancang. Okey, tidak semestinya apa yang kau rancang itu, contohnya kau rancang untuk menyimpan 250 satu bulan. Jadi contohnya kau ada kelebihan untuk bulan tu, kau bolehlah menyimpan 280. Jadi itu terpulang bergantung pada macam mana kau merancang. Tapi tempoh masa tu bergantung kepada berapa yang kau simpan. Okey? Jadi dalam merancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. Semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlu diutamakan. Okey, jangan pula kamu terlampau mau mencapai sesuatu yang macam kamu rasa tidak mampu, sampai kamu abaikan kamu punya makanan, macam kamu abaikan kamu punya keperluan asas kamu seperti makanan kamu, tempat tinggal, pakaian. Okey? Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Okey, di sini semua orang pun mempunyai kehendak. Contoh dia lah, kita ni kerja biasa-biasa aja, gaji 2,500 satu bulan. Tapi kehendak kita ni mau skincare yang mahal, mau telefon iPhone, mau komputer riba yang mahal. Jadi itu semua tu adalah kehendak kita. Kita mesti sentiasa fikir kepentingan untuk memikirkan keperluan dahulu daripada kehendak kita. Okey, perancangan kewangan yang cekap akan membantu seorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Okey, matlamat kewangan smart. Smart. Okey, matlamat kewangan ialah financial goal yang jelas yang jelas ialah satu aspek penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep smart akan membantu seorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. 5 kata kunci komponen utama dalam strategi ini ialah, S itu specific, N itu measurable, A attainable, R relevant, dan T time based. Maksud dia di sini S specific. Spesifik, menetapkan matlamat yang spesifik dengan menjawab ke semua soalan siapa, mengapa, kenapa, di mana, bagaimana dan bila. Contoh dia lah, macam kau mau menyimpan duit 15,000 sebab kau mau kahwin. Itu adalah kau tetapkan sudah. Dalam tempoh 3 tahun contoh. Kau tetapkan sudah. Jadi itu spesifik. M measurable, matlamat yang ditetapkan mestilah boleh diukur. Nilai duit. Pencapaian yang realistik iaitu boleh diperoleh oleh diri individu berkenaan. Maksud dia, kau mampu ke tidak, mampu ke hendak. Jangan pula kau punya gaji 2,500 tapi kamu menyimpan bulan-bulan 2,000. Jadi takkanlah kau punya makan, kau punya utility, liability semuanya 500 sahaja kan. Jadi macam ikut juga kepada kemampuan kamu. R itu adalah relevant. Matlamat yang realistik iaitu boleh dicapai mengikut proses berperingkat-peringkat. Dan T adalah matlamat yang dicapai secara berperingkat-peringkat dengan berterusan. Contoh dia, Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusuf perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500. Adakah kewangan Encik Yusuf memenuhi pendekatan smart? First, specific.
Okey, adakah dia spesifik? Matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut Hari Keluarga di Port Dickson. Dalam hal itu, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin bercuti tapi ingin menetapkan lokasi yang spesifik. Measurable. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah yang diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga, iaitu 1,500. Attainable. Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan 250 sebulan daripada jumlah pendapatan dia hanya 2,500. Cukuplah. Kalau dia simpan 250, gaji dia 2,500. Maksudnya dia ada lebih lagi untuk benda-benda lain, macam keperluan lain lah. Realistik. Matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tersebut. Okey. Time bound. Matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Okey, sekian dan terima kasih.